Dalam masa yang sama, keberadaan wanita sebagai salah satu daripada nikmat dunia tetap diiktiraf sebagai yang terbaik dan terindah ketika mereka menghiasi diri dengan iman dan takwa dan menjadi wanita yang solehah, kerana mereka bukan sahaja menyempurnakan nikmat dunia, bahkan berterusan sehingga akhirat yang kekal abadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ramai yang tengok secara live ni. Sini 4.4K, sini 2.2, jadi 6.6K. Kat sini ada 60K. Kan? Masya Allah. Termasuk yang tak dilihat lah, insya-Allah. Para malaikat mudah-mudahan bersama dengan kita. Okey, kita nak baca hadis Nabi yang seterusnya. Riwayat Muslim nombor 2668, hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat wanita ni, hadis berkenaan dengan kita ni. Dan mungkin ikan kita ada yang tak pernah melafazkan hadis Nabi. Sebab itu bila baca hadis Nabi, kebanyakan kita terus baca terjemahan. Baca Al-Quran pula, dia baca Al-Quran tak baca terjemahan, terbalik. Sedangkan lafaz hadis Nabi ini wahyu daripada Allah, membacanya juga diberi pahala. Jadi sahabat-sahabat di FB, di online pun, dia orang lagi bersesak. Kalau sini bersesak, dia orang lagi bersesak, 4,000. Duduk elok-elok, tenang-tenang. Kan, 240. Sambil baring je dia orang tu kan. Okey, kita nak baca. Ad-dunya mata'un. Ad-dunya mata'un. Wa khairu mata'id dunya. Wa khairu mata'id dunya. Al-mar'atu salihah. Al-mar'atu salihah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca firman Allah, sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Baca hadis Nabi, kita boleh tutup dengan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda yang bermaksud, dunia adalah perhiasan. Dunia ini begitu indah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Siapa wanita solehah kat sini? Angkat tangan. Laju tu kan, laju, Masya Allah. Wajib angkat semua. Mari kita perasan sama-sama. Okey, subhanallah. Sebenarnya itu adalah doa. Kita bukanlah nak saya wanita solehah. Memang kita segan nak mengaku. Tapi sekurang-kurangnya dengan kita angkat tangan tu, kita ingin, kita doa, kita harap kita jadi wanita yang solehah. Okey, wanita-wanita yang berada di live angkat tangan juga ya. Di rumah dan sebagainya. Subhanallah, kedudukan untuk menjadi perhiasan dunia terindah di sisi Allah jauh lebih mudah daripada menjadi wanita terindah pada pandangan manusia. Nak jadi wanita terindah pada pandangan mata suami, Masya Allah, kita bolehlah kan tanya suami, suami jawab pun takut-takut. Kan, bang, apa pandangan awak pada saya? Bolehlah ya. Awak bagi saya mikir di lodi nak mikir ayat, salah ayat ni bahaya ni. Awak wanita paling cantik dalam hidup saya. Awak beli Sebab kita tahu dari segi zahir, ramai wanita yang cantik-cantik, indah-indah. Hari ini wanita nak jadi cantik, nak jadi indah, sebenarnya perlu duit je. Perlu duit. Ada duit memang daripada apa kita kata? Daripada pokok kelapa. Bukan pokok kelapa indah ya. Daripada apalah, subhanallah, muka macam mana pun memang boleh cantik, boleh indah. Kulit warna macam mana pun boleh jadi melepak putih. Boleh ubah semuanya. Saya ada satu klinik estetik tu. Saya biasa juga dengan doktor ni. Dia bagi tahu saya, doktor ni dia antara klinik yang terkenal, banyak artis pergi. Ni bukan nak burukkan artis ya, nak cerita hakikat. Banyak artis-artis pergi. Banyak founder-founder produk kecantikan pergi. Dia kata, Ustazah, saya geramlah pada founder-founder ni. Tapi saya tak nak sebut dekat Ustazah. Mereka jelas-jelas menipu Ustazah. Mereka keluarkan produk ni boleh buat sekian. Tapi sebenarnya banyak mana dia buat prosedur kecantikan dengan klinik saya. Banyak mana pembelahan plastik yang dia buat. Banyak mana injek itu ini macam-macam buat untuk dia dapat macam tu. Lepas tu dia declare produk sekian boleh jadi sekian. Orang pun belilah nak lawa macam dia. Akhirnya sakit buah pinggang. Akhirnya jadi mudarat kepada penyakit-penyakit yang lain.
Sama ada produk kecantikan ke, produk untuk kurus ke. Sebab sekali nak kurus pun memang boleh. Ada duit je boleh kurus. Boleh sedut lemak, boleh buat prosedur macam-macam. Tapi jika tidak bertentangan dengan syariat, dan mereka buat itu bukan untuk dibangga-bangga, ditunjuk-tunjuk, mungkin kerana suami nak sekian-sekian, maka ia dibenarkan syarak. Boleh. Apa yang tidak bertentangan dengan syarak lah. Kalau pembenahan plastik tu memang haram lah. Ubah terus. Lepas tu ada yang apa ni, doktor ni kata, Ustazah, sekarang ni kulit macam mana pun boleh ambil kulit badan yang lain tu tampal dekat muka tu. Biar nampak licin, flawless apa semua. Sebab kulit badan lain tidak berisiko naik jerawat macam kulit muka tu. Lepas tu saya kalau bila dengar dia kata ni, kalau tarik ni pasang ada benang tu boleh tarik bertahan 10 tahun. Benang tu diikat, memang walaupun umur 50, 60, memang macam umur 20-an, 30-an. Apa pun boleh buat asal ada duit. Apa pun boleh buat. Lepas tu bila saya tanya, sekarang ni adakah artis-artis je yang akan buat walaupun prosedur tu salah? Dia kata, Ustazah, bukan sahaja artis sebenarnya. Pelajar universiti banyak sangat datang tempat saya. Walaupun satu-satu prosedur tu melibatkan ribu-ribu. Ada 20,000, ada 30,000, ada 10,000. Saya kata dahsyatnya pelajar universiti. Kerana remaja kita pada hari ini, mereka ujian tu nak sebut fitnah wanita akhir zaman. Bila mereka melihat biasa Insta famous, orang-orang yang masyhur di media sosial adalah mereka yang akan dipuja dan dipuji akan kecantikan. Masing-masing sangat menggilai, sangat obses untuk jadi ramai follower, digilai, dipuji dan sebagainya. Akhirnya mereka sanggup buat perkara yang haram. Mereka cari pendapatan yang haram melalui menjual diri. Sekali jual diri bayar 5,000. Sekali jual diri, faham tak jual diri ni? Bukan pergi ke kedai malam jual-jual. Maksudnya menjadi, nauzubillah, minta maaf saya sebut, pelacur. Melacurkan diri. Ini pengakuan saya sendiri, bukan pengakuan saya, pengakuan ramai pelajar universiti mengaku bagaimana mereka terlibat dengan dunia pelacuran tanpa mak ayah dia tahu. Dan dia pula bukan orang tak ada asas agama. Bila balik berpakaian dengan sempurna menutup aurat, mak ayah memang tak perasan. Tapi dah terikat dah. Sebab memang itu income yang mudah dan income yang paling tinggi, paling banyak dapat. Jadi tak susah pun untuk diorang buat. Walaupun prosedur itu melebihi daripada jumlah pinjaman dia dapat. Nauzubillahi min zalik. Kita dengan anak-anak bukan nak suruh tak percaya, tetapi berhati-hati itu wajib. Sebab kasihan anak-anak kita. Mereka lahir di saat ujian akhir zaman ini bertambah dahsyat. Ibu-ibu, makcik-makcik, telefon ni kan? Siapa, semua orang ada telefon. Saya nak tanya makcik. Okey, Hajar. Hajar pegang telefon umur berapa? 40 lebih. 40 lebih ke 50 lebih? 40 lebih kan? Ada yang masa umur 50 lebih baru pegang telefon ni. Saya masa umur 20 lebih lah. Masa tu telefon mula wujud tapi bukan smartphone lagi. Maksudnya kita yang umur 40 lebih, 50 lebih dah lama dah ni solat, dah lama dah puasa, dah banyak dah amalan ni. Kadang-kadang betul atau tidak kita boleh terleka dengan telefon. Ya, telefon yang kontrol kita, bukan kita kontrol dia. Apatah lagi anak kita yang lahir-lahir memang telefon ni dah ada. Sebab itu kesian dan kita kena berjuang bersama dengan anak-anak. Berjuang bersama dengan anak-anak untuk menghadapi fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat. Allahu Akbar. Kalau nak cerita berkenaan dengan pembenahan plastik, teknologi terkini berkenaan dengan kecantikan apa semua ni, manusia hari ini hilang kewarasan akal. Sampailah dia bercerita, Ustazah, contohnya wanita ni sanggup buat dengan doktor lelaki di bahagian sulit. Contoh nak cantikkan bahagian sulit bawah tu, daripada gelap nak cerah, daripada sekian-sekian nak bagi ketat, buat tekangkang tu depan doktor lelaki pun tak ada masalah. Walaupun yang datang tu wanita yang bertutup litup, bertudung labuh dan sebagainya. Yang cakap ni adalah pembantu-pembantu dia. Maksudnya nurse-nurse dia. Bila saya borak pula, saya ada kenal dengan nurse. Dia kata, Ustazah, kadang saya pula malu. Saya jadi pembantu kepada doktor lelaki ni.
Tapi saya tengok wanita ni asal datang tutup aurat, tetapi dia boleh buka semua bahagian bawah, bahagian atas semua. Untuk, yelah, diinjek, untuk diubah, untuk pasang itu, pasang ini dan sebagainya. Ada tu menangis-nangis. Nangis-nangis tak nak buat. Nangis-nangis tak nak buat. Tapi suami yang paksa, suami yang ada sebelah. Apa tak malu? Asal tutup aurat elok, nak buka bahagian sulit. Nak suruh doktor buat prosedur yang suami nak. Biasanya, minta maaf ya, suami-suami yang begini adalah suami yang dayus. Dalam keadaan bukan diperlukan, bukan darurah, bukan berkaitan dengan kesihatan ni. Tetapi dia paksa isteri untuk buat prosedur untuk mengikut kehendak hawa nafsunya. Dan biasanya, nafsu yang tidak terkawal kerana telah terdedah biasa melihat video lucah. Bila tengok video lucah, aset-aset yang ada pada pelakon-pelakon video lucah tu sangat dahsyat. Dia nak isteri dia pun ada lebih kurang sama. Dia paksa isteri bawa jumpa doktor-doktor pakai estetik, boleh bedah, boleh ubah itu, ubah ni. Nangis-nangis. Dia kata kadang saya kesian tengok. Nangis-nangis isteri ni. Tak nak, tapi suami duduk sebelah paksa. Suami ukut untuk cerai. Suami ukut untuk kahwin lain contohnya. Isteri ni sanggup pula buat apa saja walaupun perkara tersebut haram. Kalau kesihatan, tak ada masalah. Kalau tak ada pilihan, kalau keperluan, ini hanyalah kehendak. Sebab itulah kita kata ujian bagi lelaki paling berat wanita. Tarikan terhadap wanita. Dan bila dia nak sesuatu itu, dia nak ubah isterinya seperti mana imajinasi dia. Sebenarnya dia tengok aduan para wanita sekarang terhadap masalah suami yang terlibat dengan pornografi terlalu banyak. Saya jadi dah tak terkejut dah. Ustazah, suami saya ketagih Ustazah. Suami saya suruh buat aksi sekian-sekian Ustazah. Suami saya minta buat sesuatu yang haram Ustazah. Kalau tak dia nak ceraikan saya Ustazah. Kalau tak dia ukut macam-macam, sekian-sekian. Saya terpaksa. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Ujian fitnah akhir zaman sangat berat kerana wanita adalah tarikan utama bagi nafsu, hawa nafsu sebelum harta dan sebagainya.